رب العالمين الحمد لله رب العالمين القائل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل جوابا لاستفهام عن صيامه في شعبان بقوله صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada satu ketika diriwayat oleh Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sana kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dada aku ni. Jadi Nabi ambil dada Huzaifah jadi tempat sandar. Apabila balas ni yang dikasih sekalian, kita dapat wikra' katanya berbagai-bagai apabila Nabi gitak dada kepala dia di dada Huzaifah ni, salah satu tu ia wancai kepada Huzaifah dan dia kasih sayang kepada Huzaifah dan dia berasa kata pupan kepada Huzaifah. Ikutlah kita nak ceritakan balas mana katanya Nabi SAW mari tak sana kepala di dada. Kita boleh kata Nabi dia manyo dengan Huzaifah, boleh kata juga. Tapi buk rian hak kita nak, di samping Nabi SAW ya sana kepala dia di Huzaifah tu, baginda bersabda, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa di hari dia tu, ia kata la ilaha illallah semata-mata nak dapat keredaan Allah Subhanahu taala, apabila dia pejam mata di hari tu hari hak dia kata la ilaha illallah, dia akan memasukkan syurga Allah Subhanahu taala. Tu satu. Di samping itu juga Nabi bersabda, lanjut lagi, langsung lagi Nabi kata wa man shama yauman, barang siapa dia berpuasa satu hari juga semata-mata nak keredaan Allah Subhanahu taala, maka dia pejam mata hari hak dia puasa itu tu, termasuklah dia akan syurga Allah Subhanahu taala. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqatin, siapa dia bersedekah. Sebab itulah yang dikasih sekalian, bab sedekah ni kita tak boleh jemu, tak boleh lesu. Tak sebanyak sikit. Kalau tak sikit pun banyak tak ada apalah. Pentingnya tak boleh jemu, tak boleh berasa kata muak, kerana kita tak tahu kita nak pejam mata pi mana. Pentingnya hari hak kita sedekah itu di hari itu, sekiranya kita dipejam mata, situlah kita pen cau al-jannah selalu, dan terong kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni nak yang kata kepentingan sini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia meninggal dunia tahun 93, di antara sahabat Rasulullah hak Nabi berdoa kepada dia supaya nak banyakkan rezeki dia, anak pinak dia, cucu dia tu, dan juga lanjutkan umur dia. Anas bin Malik dia kata kanal muslimun, adalah orang Islam di zaman Nabi SAW dan di zaman para sahabat dan di awal-awal kepala bandar tabi'in. Dia kata apabila masuk bulan Sya'ban, pakap sokok dok pakat dok baca Al-Quranul Karim. Jadi no ayat kata bulan Sya'ban ni merupakan okak untuk nak sokok, untuk nak sungguh baca baca Al-Quran Karim. Siapa dia ni? Niksai siapa dia? Niksai orang sahabat di zaman Nabi dan di zaman sahabat sendiri dan di zaman at-tabi'in. Orang di zaman at-tabi'in tu apabila tibanya bulan Sya'ban, pakai sungguh duk sokok duk baca Al-Quran Karim. Lepas tu mereka mengeluarkan zakat harta mereka saat ni. Pen okak keluar zakat harta pada bulan Sya'ban, sama ada tonderan maupun kelanderan maupun pelaideran pun ikutlah. Tujuannya taqwiyatan lidh-dhaif, untuk mengkuatkan
orang hak lemah, orang hak on air saning, dan al-miskin, orang hak lambat saning, pun lambat, ala siyami Ramadan. Jadi wis semangat boleh demo tu ada bekal lewat boleh beli sepengatur yang cheap dan sebagainya untuk nak bekal ni. Nak kata ni saya orang zaman tu orang pesan hak Nabi Rabrong sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita berada di suasana yang demikian, kita sedang berada pada bulan Syaban, mari timbul soalan sebagai sepitah lalu. Saudara kita di Gaza secara khusus dan saudara kita di Palestin secara umum ditimpa bagi mereka tu kesusahan hingga mereka tu jadi kelai suara tak tubik. Teriak tu habis-habis nak royak dah. Sampai ke mulut tu nak ayat kata air mata tu kering habis dah, tak ada orang nak royak dah. Pas mulut pun jadi herak dah. Jadi bukan kata sekadar teriak, jadi mulut tu itu dok, bahkan nak kata susah hati berdoa tu seolah-olah kata orang mereka itu duduk dalam keadaan apa dia ni supaya sakit amal pak amal perut situ, seolah-olah kata la haula wala quwwata illa billah. Maka di sinilah dalam suasana yang demikian, marilah timbul dicetanakan kita bagaimanakah mereka nak menyambut bulan Ramadan sedangkan mereka duduk dalam keadaan yang demikian. Bagaimanakah siang-hari mereka pada bulan Ramadan, tak berapa lama lagi. Bagaimanakah mereka nak menghidupkan sebelah lek malam? Bagaimanakah demo nak berbuka puasa? Bagaimanakah mereka nak bersahur? Bagaimanakah demo nak jadi rocak sedap nak amal ibadat sedangkan ribuan masjid telah diruntuh, dihacur, dimusnahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak azan pun, menara hak masjid pun tak akan dengar dah suara Al-Quranul Karim di sana. Sama telah nak pasal hak ceramah sepatah dua pun tak ada dah balas tu. Bagaimanakah mereka nak cari waktu masa untuk nak baca Al-Quranul Karim sedangkan masa-masa mereka tu semata-mata nak pergi cari makan ni. Amik sempat masa nak baca Al-Quran tu tak ada kerana mereka tu sibuk nak cari makan ni di merata-merata tempat. Bahkan lah ni tu duk makan pasal upuk-upuk, duk berubuk dengan binatang-binatang, duk tumuk upuk dan sebagainya nak boleh buat bahan makan ni. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimanakah mereka nak beramuh-ramuh dengan saudara mereka, dengan silaturrahim, sedangkan arham mereka tu di antara hak mati syahid dan di antaranya hak luka dan di antaranya hak bertabur rata. Pak duk sebelah, mak duk sebelah, anak hak tu duk di leh hilir, anak hak ni duk leh hulu, mak duk leh naik, pak duk leh jatuh. La haula wala quwwata illa billah. Kita yang dikasihi sekalian, patut kita mengetahui bahawasanya hajat manusia saat ni, segala-gala hajatan manusia, keramtongkan hak manut saat ni itu akan ditunai cerak-cerak Allah Subhanahu Taala tak nyanyo hamba dia tu jelas. Jadi nak kata segala-gala hajat keramtongkan hak manusia saat ni akan ditunai secara jelas-jelas. Tetapi apabila Allah Subhanahu Taala memilihkan kita untuk nak tunai hajat saudara kita, maka itulah nak kata kelebihan Allah Subhanahu Taala ke atas kita, kurang perasa Allah Subhanahu Taala kepada kita ni lebih tinggi, lebih besar, lebih agung daripada kelebihan kita pada saudara kita hak kita bui. Ni nak ayat kata apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu Taala. Setelah lagi lepas salatul Jumaat kita akan hafal sejadah untuk kita membuktikan kita mengabdikan diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai kakak kepada adik kita di Gaza, ataupun adik kepada kakak di Gaza, ataupun pak kepada anak, ataupun tok kepada cucu-cucu kita di sana insya-Allah taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ia berkata, Ibnu Adam, anak Adam ni sesungguhnya kita ni sebagai beberapa hari rayuan kita ni. Kita di diri kita ni anak Adam ni sebagai rayuan harian. Apabila telah pergi satu hari, berarti sebahagian daripada kita tu telah pergi. Hari Khamis kemarin, habis dah. Hari Rabu kemarin dulu, habis dah. Hari Jumaat yang telah lepas, habis dah. Sebahagian daripada kita tu pergi perak dah.
No ayat kata wela kita, hari kita, minggu kita, bulan kita, tahun kita tu menurut masa dok gi. Balah tulah Ibnu Muhammad bin Ali bin Husain dia kata, apabila seorang lelaki itu dia sampai umur dia 40 tahun, diseru oleh penyeru di langit. Kita tak khabar. Diseru oleh penyeru di langit. Dia kata gana apabila orang itu sampai 40, danar rahil. Siapa dah dekat dah masa nak berpindah nak pergi, nak tinggal pergi dah. Fa'id zadan. Kalau gitu gak sediakan bekalan. Teriam tua apa dia di segi sabiang kita tu. Maka beringat rawang. Janganlah jadi nak ayat kata berpanjang angin-angin kita tu dengan sebab kata kita harta benda kita tu banyak. Dalam arti kata kalau kita ada 1 juta, meperai kita boleh duk hidup lagi 10 tahun, 20 tahun lagi. Mari dia panggil celia lak dengan lak berapa tu, oh tak ada apa, sebai-sebai. Kerana gapo yang dikasih sekalian, bime-bime kita dak berasa kata lanjutan usia kita tu terikat, ada kiau-kong dengan kekayaan kita. Kalau mari timbul perasaan balah tu patut kita kena participate. Kerana perasaan yang demikian merupakan kita bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaan kita tak khabar. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu Wa Taala yang dikasihi tidaklah memanjangkan umur seorang kaya dengan sebab kekayaan dia, dan tidaklah memendekkan umur seorang fakir dengan sebab kefakiran dia tu. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yahsabu annama lahu akhladah. Dia dak bergamuk, dia dak menyeka bahwasanya harta benda dia tu melanjutkan usia dia, mengkekali dia. Tetapi harta benda kita tu sewaneng daripada kita nak jadi sabiang bagi kita untuk hari kita hidup kekal hak sengoti di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata sebagai tegasan bahwasanya kalau aku menyaksi semaya subuh Jumaat lebih kasih, lebih baik daripada aku bahwasanya aku berqiyam sebelah lek malam. Bukan tak seri bangun lek malam sebagai qiyamul lail, semaya tahajud. Tetapi nak ayat kata utamakan hak lak, jadi tahu kata hak mana hak lak, hak mana hak wrong. Di situlah semaya subuh Jumaat saat ni, kalaulah kita bangun lek malam dah, itu kan itu adalah salah satu peluang kita boleh menyaksi semaya subuh Jumaat. Hatimul Asam radhiyallahu rahimahullah dia kata, luput semaya subuh saat ni sesuatu perkara yang besar, patut kita pergi melawat orang hak tinggal semaya subuh tu. Seolah-olah kata orang yang tak semaya subuh secara jemaah ataupun tak semaya subuh kecuali setelah mana naik matahari itu, orang tu seolah-olah kata dia mati dah, patut pakat dia menawak dah orang tu. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah di kalangan orang at-tabi'in juga, dia kata al-faraid, segala-gala benda hak fardu saat ni merupakan kepala modal, tuntun, wan nawafil, dan segala-gala sunat tu merupakan al-arbah, iaitu kamrai, ya, dalam arti kata keuntungan, laba. Kita yang dikasih sekalian, apabila kita balas ni ketahuilah bahwasanya jatuh esmaya kita, jatuh esmaya kita, ia panggil nawaqidut taharah kita tu, dengan kita tu angin di punggung kita, dan kita orang panggil qada hajat dan sebagainya, gugurkan taharah kita tu, air semaya kita tu dengan secara kita tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh air semaya kita, hak tahu sungguhnya kalau itu tu gak Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah hak tahu hakikat hak kata jatuh air semaya kita. Tetapi apabila kita anurat, kita jaga sentiasa kita berada dengan wuduk sentiasa situ untuk nak semaya di mana-mana tempat saja, kita singgah dalam rintang kita tu, kita singgah, itu merupakan keimanan, ketetapan iman dalam hati kita. Nak ayat kata orang duduk sentiasa duduk dengan air semaya saat ni, pergi mana sampai waktu hak semaya, dia boleh singgah dia semaya, itu salah satu tuaciwak kata iman orang itu tu tetap di hati dia. Dan setiap orang yang qasak dia cetanarum, salah satu urusan yang penting bagi dia tu pasti dia kena cedek bekalan. Maka bekalan untuk nak membentukkan diri kita sebagai seorang salih ialah semaya, dan kita senantiasa sunyi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang tak ada bekalan yang demikian ni merupakan ia tu dhaif,
orang tu on air lemah sekalipun ilmu dia tu banyak ataupun hujah dia tu banyak, tetapi jelas orang tu sebagai on air. La haula wala quwwata illa billah. Malik bin Dinar rahimahullah dia kata jahidu ahwaakum. Kamu kena lawe, kena tosu dengan hawa nafsu kamu tu seperti mana kamu lawe, kamu cabarkan musuh-musuh hukmu tu. Kita cabar musuh kita balah mana, nafsu kita tu kita kena cabar lawe juga. Yang mana disebut oleh Hatimul Asam, dia kata al-jihadu salasah. Perjuangan itu adalah 3 perkara. Satunya perjuangan di diri kita secara sembunyi. Kita lawan asy-syaitan hingga kita mematahkan asy-syaitan. Dan jihadun fil alaniyah. Perjuangan secara terang di segi kita nak tunai segala-gala perintahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh tunai seperti mana disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga, perjuangan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak memeliharakan agama al-Islam. Imam Al-Auza'i rahimahullah dia kata, barang siapa dia berpanjang sebelah malam, usaha dia bangun pukul 3.30, pukul 4 ada sejel lagi nak bel subuh dalam masa sekarang agak dah. Sejel lebih kurang situ ataupun setengah jel di situ tu. Barang siapa dia berdiri sebelah malam halak lama sikit, nascaya Allah Subhanahu Taala meringankan, jadi ringin bagi dia tu pendirian dia di hari akhirat nanti. Ya jelas ya balas tu. Siapa dia lek malam ni setengah jel sejel gak ya amat mati sebagai sabiang hak dia gak, tak ada apa pian mana ya pejam mata pun di sanalah jadi ringin Allah Subhanahu Taala meringankan bagi dia. Maka a'lal maqamat, setinggi-tinggi maqam kita di sisi Allah Subhanahu Taala selaku tanak kita di sisi Allah ialah barang siapa sebelah lek malam tu selalu menangis, tetapi di siang hari itu selalu dia bersenyum manis. Lek malam tu dia menangis, dia dengan Allah Subhanahu Taala dapat kekuatan yang boleh power di situ, dia cah bateri dia tu. Lepas tu siang hari itu dia menghadapi segala-gala upasak di atas dunia ni, dia berjabuh dengan orang panggil gapo dia ni, saudara-saudara ni, hal keadaan dia senyum manis. Tu nak ayat maqam hak tinggi sekali. Dan adalah tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala Nabi dia menangis sebagai rahmat pada si mati, sebelah pada si mati. Dan kadang-kadang tangisan dia tu dia takut ke atas umat dia tu, takut terjemuh dalam lubuk yang keji, akhir sekali membawa kepada sebagai penghuni neraka. Nabi pun dia teriak hatu. Dan kadang-kala dia menangis takut kepada Allah Subhanahu Taala sebagai menganggungkan Allah Subhanahu Taala, dan kadang-kala dia menangis apabila dia dengar Al-Quranul Karim. Di situlah segala-gala tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu perasaan rindu dan kasih sayang dan mengagungkan, di samping bercampur dengan perasaan takut dan gerung pada Allah Subhanahu Taala. Yang dikasihi sekalian, upama ukhuwah kita pada jalan Allah Subhanahu Taala, persaudaraan kita, kawan pinang kita dengan saudara-saudara kita tu upama tangi dengan mata. Apabila titik air mata, tangi mari sapulah air mata itu. Dan apabila sakit tangi, ditangilah oleh mata. Tu nak ayat persaudaraan kita tu supaya tangi dengan mata. Apabila mata titik, tangi mari sapu air mata. Apabila tangi sakit, titiklah oleh air mata situ. Dan orang at-taib, orang yang sentiasa suka bertaubat, itu ialah adalah sebagai kekasih Allah Subhanahu Taala, sama ada dia muda maupun dia tua. Apabila dia rindu nak nak istighfar, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, dalam arti kata selalulah Allah Subhanahu Taala kasih pada dia, jadilah orang itu sebagai kekasih Allah Subhanahu Taala. Dan juga kita apabila kita nak jadi tersincai gapo wasa duk jadi cacuk, nak kerak sing nak tasij gapo dia ni, nak putus satu-satu masalah, kita jadi cacuk tak tahu nak ambil hak mana, nak pitah hak mana. Situlah diharapkan kita melazimi al-istighfar
kerana al-istighfar itu di antara perkara-perkara yang dibuka oleh Allah Subhanahu taala ke atas hamba dia. Kita nak buat satu-satu keputusan duk jadi cacuk hak mana? Hak dulu ke hak yang kedua? Hak lama ke hak baru? Ikutlah. Dia hak pertama ke hak yang kedua jadi cacuk, tak pandai nak buat putusan mana? Situlah hendak kita membanyakkan al-istighfar, dengan sebab al-istighfar itu merupakan perkara-perkara yang mana Allah Subhanahu taala membukakan ke atas hamba-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uts rahmatan lil alamin al-qail hina qara'a qawlahu ta'ala yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dia baca surah Zalzalah ni siapa dia satu ayat yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, baginda bersabda akhbara di sini iaitu bumi saat ni ya royak jadi menyaksi ke atas semua hamba dan sahaya saat ni hamba Allah dan sahaya Allah dengan apa saja mereka mengamalkan di atas muka bumi ini. Bumi ini jadi saksi payan. Dia kata kepada Allah, si anu ni buat sekian pada hari sekian balas ni. Oleh itu yang dikasihi sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita sebaik-baik seafdal yang seorang kita ni selaku hamba saat ni dengan kita sibuk secara umumnya secara jumlah ialah kita melazimi zikrullah subhanahu wa ta'ala senantiasa. Itulah sebaik-baik sekali hak kita sibuk. Dalam hal kita duk sibuk gapo-gapo saat ni 3, 4, 5 patah mudah-mudah sebagai makan bahaya malaikat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudara kita di sana di Gaza lala ni masa sekarang ni habis dah belaka-laka segi upuk. Minum tu minum air dah. Kita habis gamak dah. Minum air car. Minum air laut kena campur dengan sakar. Kita air laut saat ni kita nak pergi nak kebel nak buat koma pun tak latih hati. Bobot tepuh bibir mulut. Mereka itu duk minum air gapo dia ni? Air laut dicampurkan dengan sakar. La haula wala quwata illa billah. Maka yang dikasihi sekalian, sebaik-baik kita senantiasa kita duk zikir. Saat ni duk ayat kata makanan mereka tu ialah makanan malaikat. Tak ada dah makanan yang lain. Nak jadi semangat boleh berdiri tubuh tu hak rebah-rebah lagi dah. Hak mati dengan lapar tu tak ada ayat dah. Hak ada lagi tu bermakan dengan makanan malaikat. Gapo dia? Senantiasa mereka tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni ayat makanan malaikat. Pak kalau demo ninggak tak jadi saksi bagi kita, kita siap priap. Kalau kita tak ada berdoa pada mereka, kalau kita tak ada bantukan mereka, tak ada sedekah pada mereka, demo jadi penghuni syurga, ahli syurga, kita siap priap. Demo boleh syafaat pada orang ramai mereka, tetapi kita ni subhanallah bukan sebagai kelumpamai hak demo syafaat. Tu nak ayat kata kita siap priap. Lalu itulah yang dikasihi sekalian, lepas jemaah sekali lagi, usaha payayam kita ni suan dengan kelumpamai hak mana mereka boleh syafaat pada kita dengan 10 kok, 20 kok, 50, 100. Ikut gilah sebagai mereka tu boleh bantukan kita hari akhirat nanti. Kita patut diketahui bahawasanya hidup kita ni supermarket lah. Supermarket kita pergi jalan masuk dalam supermarket nak pergi rerai-rerai pergi secara anjur-anjur lah pergi lah. Apa saja hak kita bertemu dalam supermarket itu kita boleh ambil.
nak ambil secara molek apa boleh ambil, nak ambil cara curi demo tak khabar apa boleh. Tapi ingat molek apabila siapa di pintu saat ni, kita patut kena buat kira, kena nak buka banci. Balah itulah hidup kita. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hal balah ni ya amat mati dia kata arju an alqallah, aku berharap bahwasanya aku jumpa dengan Allah Subhanahu taala, dengan Allah tidak kirakan aku ni sebagai aku mengupak pada mana-mana pihak. Tu ayat kata dia amat mati situ. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ilaika nashku dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanina 'alan nas ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbuna ila man takiluna ila ba'idin yatajahhamuna am ila aduwwin mallaktahu amrana illam yakun bika ghadabun 'alaina fala nubali walakinna 'afiyatuka awsa'u lana min dhunubina na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu as-samawati wal ard wa salaha 'alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an yahulla bina sakhatuk aw yanzila 'alaina 'adzabuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin. Allahumma arham dha'fahum wajbur kasrahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. Allahumma at'imhum min ju' wa aminhum min khawf. Allahumma astur awratihim wa amir rawatihim wa aslih ahwalahum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastawdi'uka alladhi la tadhi'u wada'i'ah istawda'naka Ghazzata wa ahlaha rijalaha wa nisa'aha shuyukhaha wa shababaha wa wildanaha muassasataha wa qita'ataha fahfazhum bihifzik war'ahum biri'ayatik wakla'hum bi'inayatik ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.